Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masa menunjukkan pukul 10.30 pagi. Hari ini 6 Mei 2020, hari Rabu. Dan sekarang merupakan kelas sains tingkatan 5, topik motion. Dan hari ini kita akan cuba habiskan topik motion. Kita masuk tentang vehicles in the air, the motion of vehicles in the air. So, kita gerakan kenderaan udara. Okey, so first kali kita akan belajar tentang roket. So kita tengok sini, ni roket. Okey, ini adalah kereta atas roket. Kamu tengok dalam roket ni fuel dia, kamu kena ingat dia adalah liquid oxygen dan liquid hydrogen. So liquid oxygen dengan hydrogen. Lepas tu ini fuel dia ataupun bahan bakar dia. So dia akan masuk dalam satu chamber, combustion chamber. So combustion chamber ni ataupun kebuk pembakaran. So bila oksigen dengan hidrogen dicampur, dia akan menghasilkan dia akan terbakar lah. So bila terbakar, dia akan menyebabkan hot exhaust gases pergi ke belakang. Kalau dia pergi ke belah kanan, force exerted by rocket on exhaust gas, nanti roket tu akan bergerak ke hadapan. Force exerted on rocket by exhaust gas. So ini adalah konsep momentum. So bila kita tolak sesuatu tu, sesuatu macam ditolak ke kanan, nanti daya yang bertentangan akan terhasil. Gerakan dia akan berhasil bertentangan. So maksudnya kalau gerak ke kanan, gas dia keluar ke kanan, nanti kenderaan tu akan bergerak ke kiri macam tu. Okey. So itu adalah ringkas dia. Kita tengok ni The combustion of mixture of fuel and oxygen produce a large force which propels hot gaseous products out through the tail nozzle. So ini adalah tail nozzle, belakang ni adalah echo dia. Okay. So bila dia masukkan oksigen dengan hidrogen, kita bakar dia akan menghasilkan gas yang sangat panas. Okay. Lepas tu, with high velocity, although the mass of the gases products emitted is comparatively small, they have a large momentum due to their high velocities. So kita belajar kalau high velocities, high momentum. So according to the principle of conservation of momentum, an equally large momentum acts on the rocket but in opposite direction. Okay, this equally large momentum drive the rocket forward. So gas tu keluar belakang, roket tu gerak ke depan. Okay, so ini adalah dia punya keratan rentas dia. Okay, there are several stage in rocket. The first stage at the bottom lift the rocket off the ground. When the fuel runs out, it falls away, and then second stage. Okay. So operation dia macam ni Operation dia. Fuel, liquid hydrogen and liquid oxygen are carried by the rocket to the space. Okay, ni kena bawa ke space Okay, lepas tu dia mixkan dalam combustion chamber. Fuel is mixed with liquid oxygen and burned in combustion chamber. Lepas tu hot air from the fuel combustion chamber expand and force out from exhaust at high speed. So dia akan keluar kat sini gas akan keluar kat sini. So a downward momentum is produced. So bila dia keluar sini, according to the principle of conservation of momentum, an upward momentum is produced and pushes the rocket to go upright to the sky. So bila dia tolak ke bawah, so upward momentum akan terhasil, so dia bergerak ke atas. As a nozzle direct and control the gases, space rocket will go to the correct direction. Okay, so kita tengok video dia macam mana.
try to explain the working principles of a rocket and rocket engine. A rocket has four main parts. The first part is the payload. The payload can be anything from a satellite, a warhead, and human beings for the space exploration. The second part is the fuel tank, which is a huge tank filled with liquid hydrogen or any other type of fuel. Kena ingat lah. Kamu kena ingat fuel dia apa? Hidrogen dengan oksigen. Lepas tu bakar. Lepas tu bakar, nanti gas keluar. Gas tu tolak ke belakang, roket dekat ke depan. Itu je lah konsep dia. The third part is a huge oxygen tank which allows the rocket engine to operate in an airless environment such as space. The fourth and most complex part of the rocket is the rocket engine. The main parts of the rocket engine are start tank, mixing tank, turbine for generating power for the pumps, fuel boost pump, oxygen boost pump, combustion chamber, throat, nozzle. Let's describe the working details of the rocket engine. During the ignition process, the material inside the start tank creates enough pressurized gas to operate the turbine. Okay, so kalau tengok macam ni pun kamu dah faham kan? Okay tak ni? Saya boleh proceed tak? Okay, so senang saja. Okay, so kita boleh proceed. Okay, so ni dah settle. So kamu just kena ingat oksigen, liquid hydrogen, combustion chamber. Lepas tu bila dia terbakar, dia akan menghasilkan downward momentum. So kita belajar prinsipal dia. Bila ada downward momentum, opposite direction, upward momentum akan produce. So dia naik atas. Okay, itu konsep dia. So kat sini soalan tengok soalan ni senang sangat-sangat. Diagram 1 shows the engine of a rocket, liquid oxygen, fuel X. What is fuel X? Okay, betul. Yay. So jawapannya adalah liquid hydrogen. Senang. Okay, so kita akan proceed pula tentang jet engine. Tadi tu roket. Roket tu tujuannya kita nak pergi space exploration, nak keluar angkasa kan. Tapi yang ni adalah jet engine. Jet engine ni adalah kapal terbang biasa yang commercial tu Okay. So tengok gambar ni. Kita tengok gambar ni. Okay, ini adalah engine yang dekat sayap kapal terbang tu. Yang kalau Boeing tu kan, Boeing dekat kapal terbang tu. Ni engine dia dekat sayap tu. Okay. So kita tengok air intake. Lepas tu dia ada compressor. Okay. Lepas tu dia ada combustion chamber. Dekat combustion chamber ada fuel injection. Okay, ada fuel injection. So, fuel injection ni dia akan menyebabkan kat sini ada terbakar lah. Sebab combustion chamber kan. So, bila terbakar kat sini, dia akan menghasilkan force ke belakang. Okay, tak apa. Dia akan menghasilkan force ke belakang. So, force ke depan akan terhasil. So, kapal terbang pun terbang ke depan. Okay. So, kita tengok nota dia. Jet engine works on the same principle as a rocket. However, the difference between a jet engine and a rocket lies in the way in which oxygen is obtained for the burning of their fuels. In a jet engine, oxygen for the burning of the fuel is obtained from the surrounding air. A rocket use liquid oxygen carry in tanks for the burning of the fuel. Okay. So kalau kita tengok roket, oksigen dia daripada tank ni. Sebab kita pergi ke angkasa. So dekat angkasa tak ada oksigen. So dia kena bawa bekalan oksigen. Tapi kalau jet engine tak perlu ada bekalan oksigen. So kita ambil oksigen tu daripada luar. Kita sedut oksigen tu masuk. Lepas tu kita bakar dalam combustion chamber. Hasilkan exhaust gas ke belakang. Dan nanti kapal terbang bergerak ke hadapan. Okay. So kita tengok
gambar ni. Kita tengok video ni. Ini adalah contoh. One of the greatest machines that push air is the jet engine. Jet engines suck air in the front and push a jet of air out the back. That force is called thrust, and it moves an airplane through the sky. Let's see how it works. A big fan at the front of the engine pulls air around the engine and sucks air into the core. Okay, so dia bermula dengan kipas ni, dia akan sedut udara masuk ke dalam ruang pembakaran. Dia akan masuk dalam combustion chamber. So, dia akan suck the air into the combustion chamber. We'll come back to that outside air in a moment. For now, let's follow the air in the core. It goes into a compressor, something like many household fans joined together. Okay, lepas tu dia akan pergi ke compressor. Dia akan compresskan, dia akan forcekan air tu masuk dekat combustion chamber. Each fan gets smaller and smaller as the blades squeeze the air into a tighter and tighter space, compressing the air like you would squeeze a balloon, until that squeezed air is mixed with jet fuel, a kind of super gasoline. Okay, so kat sini ada fuel injector. So dia akan injectkan gasoline. Kalau tadi fuel kita adalah hydrogen, kalau untuk roket, tapi untuk jet engine kita pakai gasoline. So ada fuel injector, air akan bercampur dengan fuel tu. In the combustor, that air and fuel mixture meets a flame and shoots out the back of the engine. The rush of hot air spins a turbine. The turbine is like a windmill. It scoops up energy from the heated air and spins the shaft connected to the fan at the front of the engine. The excess hot air from the combustor blows out the back of the engine, producing thrust. Okay, so setakat tu faham tak? Okay, so bila dia masuk air intake, dia akan lalu kompresor. Lepas tu kompresor ni akan masukkan air ni ke combustion chamber, fuel injection, akan masukkan gasoline tadi So air dengan gasoline bercampur, dia akan terbakar. Lepas tu dia akan menghasilkan force ke belakang. Okay, nama force ni kita panggil dia thrust Thrust, T-H-R-U-S-T, thrust. Okay, so thrust ni akan ke belakang. So nanti dia akan bergerak ke hadapan motion dia akan bergerak ke hadapan. Okay. Okay, dah habis dah. Tapi untuk jet engine dengan roket boleh Saya nak ajar pasal prinsipal yang baru. Okay. So kita tengok sini, kita akan belajar Bernoulli Principle. Macam sebelum ni kita belajar tentang prinsipal apa? Sebelum Bernoulli Principle kita belajar pasal apa? Dia pasal pressure. Dia pasal pressure pula. Dia pasal apa tu? Dia pasal density. Dia pasal buoyancy. Apa dia cakap sebenarnya? Sebelum ni kita belajar prinsip apa? Archimedes Principle. Okay, Archimedes Principle menyatakan bahawa apa Archimedes Principle menyatakan bahawa Hello. Archimedes Principle apa sama dengan apa? Okay, the upper thrust equal to the mass.
The mass, bukan mass, the weight. The weight of the fluid displaced by the object. Upthrust equal the weight of the fluid displaced by the object. Okay. So itu adalah Archimedes principle. So hari tu saya bagi cerita. Ada tak orang cari cerita tu dekat online? Dekat YouTube. Ada tak? Siapa-siapa YouTube cerita pasal Archimedes? Korang ni tak tengok. Dia ada juga tapi macam susah nak cari juga. Tapi ada banyak teori lah. Ada yang kata yang itu adalah salah history. Ada yang kata macam cerita pasal crown, ada cerita pasal kapal. So saya percaya cikgu. So untuk yang Bernoulli principle ni saya tak ada cerita pula. Ini ada check tak dekat online? Ini. Ada check tak? Sama tak dengan cerita saya? Eureka tu. Lebih kurang kan cerita dia? Okay. So kita nak belajar dekat sini adalah Bernoulli principle. Sama dengan cerita saya kan? Maksudnya memori saya kuat juga. Okay. So kita akan belajar tentang Bernoulli principle. Okay. Ada katanya. Okay. Okay. In a steady flow of fluid, liquids and gases, the pressure in the fluid is low when the velocity of the fluid is high and vice versa. Okay, so maksud dia macam ni ya. Maksud dia macam ni. Okay. Kalau kita tahu fluid ni kita boleh kata sama ada liquid or gas Fluid ni adalah benda yang mengalir. So benda yang mengalir adalah seperti liquid or gas. Kalau dia high velocity. Apa maksud high velocity? Dia laju kawasan tu. High velocity fluid. The pressure dekat kawasan tu. The pressure in the high velocity fluid area will be low. Okay, kawasan yang high velocity, pressure dia akan jadi low. Okay, tapi kawasan yang low velocity fluid, okay, the pressure of the fluid will be high. So kamu just terbalikkan sahaja. Kalau high velocity, pressure is low. High velocity, low pressure. Low velocity, high pressure. Okay. Okay, so macam mana kita nak tahu dalam kehidupan harian, kamu ada 2 kertas tak kat depan kamu? Ada tak 2 kertas kat depan kamu? Kalau ambil 2 kertas, lepas tu kamu tiup antara kertas. Macam ni kalau kita lukis, okay. Ni delete, okay. So, kamu letak kertas tu. Okay, kertas. Dia macam dekat je dengan each other. Saya colourkan dulu. So, ni kertas A. Ni kertas A, ni kertas B. Kamu buat, okay, dekat je. Okay, ini kamu punya muka. Ini muka kamu. Saya lukis apa-apa lah. Okay. Lepas tu, redor je lah lukisan saya. Okay. Lepas tu, kamu tiup dia. Okay. Kamu tiup antara dia ni. Okay. Bila kamu tiup, nanti
Dekat sini, dekat tengah-tengah ni, okay, between the paper akan produce high velocity air, kan? Kat tengah-tengah ni. Okay, so bila dia produce high velocity air, kat luar ni, kat tepi ni, kat outside paper, kat outside, kat sini dia low velocity air. So, bila dia low velocity, so macam mana pressure dia? Boleh tak beritahu saya pressure dia macam mana? Low velocity. Fokus. Okay, sini high kan? Ni high pressure. So, sini pula, antara paper ni, sebab ada udara kan kita tengok tadi, dia ada high velocity air, dia akan produce. Macam mana pressure dia? Okay, ni low pressure. So, bila high, ada beza high dengan low, nanti udara akan mengalir daripada high ke low. So, dia akan menyebabkan kertas ni akan melekat. Dia akan mendekati each other. Dia akan mendekati each other. So, bila kamu tiup, letak kertas tu dekat-dekat je. Tiup, kan? Nanti kertas tu akan melekat. Kau kena, jangan jauh sangat. Kertas tu pun janganlah. Kamu kena bagi gantung. Kertas tu kamu pegang kat bahagian atas je. Kipas tiup lah. Nanti kamu buat macam mana? Okay. So, ini fenomena ni juga berlaku kalau macam kenapa atap bumbung boleh tercabut masa ribut kan? Nanti siapa jadi nanti rakam. Okay, boleh. Nanti kamu rakam tau. Okay, kenapa atap bumbung boleh tercabut? Sebab, okay, kamu tengok ni, ini rumah sebenarnya. Okay, ni bumbung kan? Okay. So, kenapa atap bumbung boleh tercabut? Sebab, bila ribut, dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan high velocity kat luar ni. Air kat sini akan high velocity. Bila dia high velocity, kanak-kanak, apa dia punya pressure kat sini? Produce. Okay, dia low pressure kan? Tapi kat rumah, bawah ni, dia low velocity air. Air dia low velocity. Kan? Dia low velocity. So, pressure dia macam mana? So, pressure dia high pressure. So, bila high pressure, angin ataupun udara akan bergerak daripada dalam rumah ke luar. So, dia akan terangkat. Akan menyebabkan bumbung terangkat. So, bumbung tercabut. Masa ribut. Kalau kuat sangat lah. Okay, yang ni nota ni saya nak save dekat Telegram lah. Okay. Yang ni kalau kamu tiup ni mesti celah-celah kertas tu tau. Celah-celah kertas. Kamu pegang kertas tu, pegang kat atas ni. Pegang kat sini. Pegang kat sini. Pegang. Dua tangan. Okay, nanti kamu buat eksperimen ni sekejap. Bumbung dia lepas tu bumbung ni kena kuat tau. Bumbung ni kena kuat sampai kan angin pun tak boleh nak cabut bumbung ni. Ni biasanya macam bumbung kat rumah kampung-kampung biasanya. Okay. So, kamu dah belajar high velocity, low pressure,
Low velocity, high pressure. Konsep tu Okey tak konsep tu? Ingat konsep tu? Boleh Okey, so saya akan ambil gambar ni. Saya akan ambil gambar ni. Okey. Saya nak terangkan pasal gambar ni. Okey, so kamu tengok Kamu tengok ni Okey. Yang ni kita tengok ada kita bagi Bernoulli principle tau. So kita tengok kat atas ni adalah ruang kosong. Dia berbeza saiz. Tengok dia ada berbeza saiz. Lepas tu dekat A ni dia punya saiz dia besar. B ni saiz dia kecil. C ni saiz dia besar balik. Dan dia tutup dengan penutup ni, cork ni Dan air kat sini pun tak bergerak. So air kat sini tak bergerak. So aras dekat sini akan sama. So pressure dekat A, pressure dekat B, pressure dekat C sama. So dia punya arah dia sama sebab atmospheric pressure dia sama. Okay, setakat ni okey tak? Ini okey lagi Kita nak tengok kalau kita ubah sesuatu. Okay, so kita tengok next. Okay, so bila kita buka cork ni, kita bagi ada udara lalu. Okay, so ini dah faham. Okay, so kita bagi udara lalu, kita buka tadi cork tadi. Okay, so kita bagi udara lalu. Tiba-tiba aras air ini berbeza. Kan sebelum macam ni, selepas macam ni. Okey. Sebelum ni kita tutup. Selepas kita buka, lepas tu kita bagi udara masuk. Okey, so kita start awal So masa awal ni udara masuk, dengar betul-betul. So velocity dia kita anggap biasa lah. Okey. Tapi bila dia lalu kat ruang yang kecil, dia akan increase velocity. So velocity sini akan increase. Bila velocity increase, macam mana dengan pressure dia? Increase ke decrease? Dia akan low kan? Dia akan decrease kan? So bila low pressure produce kat sini, so dia tak boleh tolak air ni kuat-kuat. Dia tak boleh tolak. Sebab low pressure. So air dia akan naik. Tapi bila dia keluar balik kat C, kamu tengok dia punya size C dengan A ni sama. Tapi kita tengok air dia lagi tinggi daripada A ni sebab B ni dah baru laju tau. Udara kat sini laju. So udara dekat sini dia akan perlahan balik tapi tak sepelahannya A ni. Dia kira macam sederhana lah. So, kalau A ni, dia punya air flows dia paling perlahan. Lepas tu, ni paling laju, yang ni sederhana. You faham tak konsep dia? Laju dia faham Lepas tu, bila dia paling laju, pressure dia paling low. So, air dia akan naik sebab dia tak ada tolak banyak sini. Tapi, kalau sini dia makin perlahan, tapi pressure dia low daripada yang dekat A. Dia low daripada yang dekat A sebab kelajuan kat sini lagi laju sikit daripada dekat A. So bila kamu dalam peksa nanti disuruh lukis aras air ataupun kamu kena pilih aras air yang betul, kamu kena fikir dia punya velocity dulu, lepas tu pressure tu boleh tolak air tu banyak ataupun tak boleh tolak air. Okay. Boleh Boleh So, kalau kita baca ayat ni, when air is allowed to flow in a non-uniform Bernoulli tube. So, dia punya ni non-uniform, tak sama saiz kan. Velocity B paling tinggi,
velocity C. C kedua dan yang dekat huruf A ni dia paling rendah. Because the cross-sectional area B is the smallest. So sebab dia kecil, so velocity dia tinggi kat sini. So pressure dia yang paling sedikit dekat B, lepas tu dia naik sikit dekat C dan paling tinggi pressure dia dekat A. So PB less than PC less than PA. Therefore, dia punya height height A height B B paling tinggi, C kedua dan height A yang paling last. Okay. So ini kamu kena ingat konsep dia sebab kita ada 4 gambar ni tau. Kamu jangan ingat gambar tu, kamu ingat konsep. Kamu ingat konsep, insyaAllah boleh jawab semua. Okay. Tadi gas kan? Tadi pressure in air kan? Sekarang ni kita tengok dalam liquid pula. Okay. Boleh tak saya teruskan? Okay, saya teruskan Okay, Allah. Kenapa dah ada? Saya tak boleh tak? Okay. Lihat kan? Ini. Okay, kita tengok ni Okay. Saya ulang balik. Yang ini, kamu tengok Yang ini, air dia tak bergerak. Bila air dia tak bergerak, dia punya aras dia akan sama. Ni dua-dua tak bergerak, so aras dia akan sama. So yang ni pula, ini udara je bergerak. Udara je bergerak, air dia stay. Okay, bila udara bergerak, air dia tidak bergerak, ini akan hasil dia. Okay, kamu tengok next ni Okay, kamu tengok ni, pressure in liquid ni. Okay, so kalau kita tengok kat sini, udara ni adalah water pula yang flow. Water yang bergerak. So biasanya, kamu dengar tu betul Biasanya, kalau air yang bergerak, yang mula ni, P1 ni, dia lagi perlahan daripada P2. Makin lama, makin laju air. Faham tak? Kalau air tu bergerak dalam satu pipe kan, velocity yang awal dengan velocity yang akhir tu akan lagi laju. Konsep tu faham tak? Laju air dekat yang kemudian lagi laju daripada laju air yang dekat yang belakang. Okay. Konsep tu kamu kena ingat. Sebab dia akan tolak, air tu akan tolak, so dia bukan makin laju. So awal dia akan perlahan dulu. So, P2 high velocity. Fifi. P2 high velocity. P1 low velocity. Okay. So ni air ni akan bergerak daripada kiri ke kanan kan? Air ni akan gerak dari kiri ke kanan. So air ni perlahan dulu, makin lama makin laju. Konsep tu kamu kena ingat dulu. Boleh? So bila air tu makin lama makin laju. Okay. Bila air tu makin lama makin laju. Okay, ingat So, bila dia paling perlahan, dia pressure dia paling tinggi. Dengar Bila pressure dia paling tinggi, air ni akan tolak aras air ni ke atas. Macam tadi yang sebelum ni, yang tolak air ni adalah udara dekat yang air flows ni. Dia akan tolak air ni. Tapi yang ini pula, pressure ni yang tolak air ni ke atas. So dekat sini, dia high pressure. So dia akan tolak air ni ke atas. Paling banyak. Lepas tu bila velocity dia makin laju, pressure dia makin kurang. So dia makin kurang tolak air ni ke atas. So bila air ni makin laju, so ini kat sini pressure dia paling rendah. So dia tolak makin kurang. Okay.
So water flows a uniform velocity tube from high pressure to low pressure area. Fluid pressure decreases linearly. Px paling tinggi. Pressure paling tinggi Px Lepas tu Py rendah. Lepas tu Pz paling rendah. Okay. Lepas tu therefore dia punya height dia pun akan berbeza. Ni air dia makin laju. Tapi kamu ingat pressure dekat dalam water ni. So dia yang akan tolak aras air ni. So kamu kena fikir, macam tadi gambar ni, udara ni yang tolak air tu. So kalau udara tu perlahan, tekanan lagi tinggi, so udara tu akan tolak air ni paling bawah. So kamu kena fikir siapa yang tolak air, aras air tu. Itu kamu kena fikir. Dekat sini, water tu yang akan tolak aras air tu. Boleh? Okay, nanti saya akan bagi quiz ataupun saya akan bertanya secara verbally secara mulut ni. Nanti kamu jawab Nanti lambat-lambat sikit. Okay, saya akan cuba Okay, macam mana pula kalau kita pakai saiz yang berbeza ataupun non-uniform Bernoulli tube. Ni. Non-uniform Bernoulli tube. Okay. Ni bukan tak tepi. Tak apa dah. Tak jaga tak tepi dah. Okay. Kita kena habis ni. Okay. So tengok ni Dekat sini. Yang non-uniform sekarang ni dekat bahagian air tu. Tadi. Yang non-uniform tadi dekat bahagian yang air flows ni kan. Air flows ni Tapi sekarang ni air pula. Dekat atas ni dia terdedah. Tak ada apa-apa. Okay. So kita tengok air ni bila dia awal-awal dia akan perlahan betul. Dia akan perlahan. Lepas tu bila masuk kat kawasan Y, dia akan paling laju. Velocity dia paling high. Lepas tu bila masuk kat kawasan Z, dia akan jadi perlahan tapi tak seperlahan yang dekat X. So kalau ikut kelajuan, Y paling laju, kemudian dia akan perlahan dekat Z, kemudian dia akan jadi paling perlahan dekat X. So Y, Z, X. So bila dia paling laju dekat Y, so pressure dia macam mana? High ke low? Dia akan low pressure. Bila dia low pressure, dia susah nak tolak air ni ke atas. Bila dia susah nak tolak air ni ke atas, so air ni akan stay dekat paling rendah. Dia low pressure kat sini. So air ni susah naik atas, so dia akan tolak. Lepas tu, sebab yang ni, antara X dengan Z pula, X dia perlahan. Z dia laju sikit. So dia bila X ni perlahan, pressure kat sini tinggi, dia akan tolak air ni naik atas. Dia paling tinggi. Tapi Z ni dia tengah-tengah, dia sederhana, so dia tolak tengah-tengah lah. Pressure dia akan antara Y dengan X ni. Okay. So kita baca dia punya nota. When water flows through the non-uniform Bernoulli tube, the velocity of the fluid, okay, kelajuan dia akan menurun daripada Y pergi ke Z pergi ke X. Y is the highest, velocity is the highest because water is forced to flow through a constriction at Y. So dekat sini kecil kan, so dia akan laju dia punya velocity kat sini. So hence it speeds up. So bila macam tu, pressure dia akan meningkat daripada Y pergi ke Z pergi ke X. So ketinggian dia daripada paling tinggi adalah X, sederhana Z dan paling rendah Y. So konsep ni okey Boleh? Okay. Next. Okay, so kita tengok ni. Tengok ni. Okay, kamu tengok ni, Bernoulli principle ni. Tengok betul. Ni ada X, Y, Z.
Water ni flow. Di flow. Okay, which of the following diagram shows the correct position of the water level? Okay. Okay, so menjawab A Sebab kamu tengok dia punya movement of water tu daripada, dia flow daripada kiri ke kanan. Okay, kiri dengan kanan, mana yang high velocity water? Dia punya velocity dia high. Kiri dengan kanan. High velocity dia akan kanan kan? High velocity. Bila high velocity kanan, maksudnya dia paling perlahan dekat X, laju sikit dekat Y, paling laju dekat Z. Bila dia high velocity meningkat, pressure dia akan terbalik daripada high pressure to low pressure. So X, Y dan Z. So kalau saya buat dalam ayat, okay, the higher the fluid velocity, kan, the lower the pressure. Konsep ni Okay. Okay. Sebab tu kita gunakan konsep Bernoulli principle dalam kapal terbang. Okay. Kalau kamu tengok bentuk kapal terbang, bentuk dia streamline macam ni kan? Bentuk dia macam anak mata, air mata. Macam streamline tu. Bentuk tu penting Kalau kamu fikirkan bentuk kapal terbang, airplane shape. Alah ni apa? Bernoulli. Okay. So kamu tengok bentuk dia dari benda depan belakang pun bentuk dia macam tu. Sayap dia pun sama bentuk dia macam ni. Bentuk dia aerofoil. Aerofoil Bentuk aerofoil. Okay. So kenapa kena bentuk aerofoil? Sebab bila dia bentuk macam ni, udara dekat atas ni akan lagi laju daripada udara dekat bawah. Okay. Bila dia bentuk aerofoil, saya ulang. Okay. The velocity of air above the object is higher than the velocity of air below the object. Okay. So, bila dia bentuk aerofoil kan? So, bila macam tu, macam mana dengan pressure? So, the pressure above the object becomes apa? Kalau dia punya pressure, dia punya velocity high. Okay, becomes low. And the pressure below the object becomes higher kan? Okay. So, bila ada perbezaan tekanan ni, pressure dia berbeza, the difference in pressure, so dia akan move, dia punya daya tu, dia punya lift force ni, daripada bawah ke atas. Sebab pressure kat sini tinggi, pressure kat sini rendah, so dia akan menyebabkan ada daya angkat. Okay. Faham tak? So dia akan menyebabkan ada lift force. Okay. So, bila ada lift force tu menyebabkan nanti kapal terbang tu boleh terbang lah. Okay. So, diagram 10 shows the airflow over an aerofoil. Okay. So, kita tengok udara ni. Kalau rapat ni maksudnya laju tau. Yang jauh ni maksudnya dia perlahan. Okay. So, which of the areas PQRS experiences lowest and highest air pressure?
Kat mana yang dia lowest dengan highest? Okay. So air pressure, jawapannya adalah B. Sebab air pressure dekat Q paling rendah, air pressure dekat S paling tinggi. So dia akan akan membentuk lift force. Akan produce So dia akan terangkat. Okay, kamu tengok ni Udara, bila bentuk aerofol ni, udara bergerak daripada kiri ke kanan. So, udara dekat Q paling laju ataupun velocity dia paling high. Dan velocity dekat S paling slow. Okay. So, begitu akan menghasilkan low pressure, high pressure. So, lift force is produced. Okay, menyebabkan aeroplane tu boleh terangkat. Okay. So, kita tengok ni Kita tengok, so aeroplane ni, dia ada 4 daya yang ada dekat dia. Yang boleh menyebabkan dia boleh bergerak. Okay. Kalau nak bagi dia bergerak ke depan sahaja, ini kamu anggap yang ni ke depan Yang ni ke belakang, yang ni ke atas, ke bawah. Okay. Kalau nak bagi dia bergerak ke depan sahaja, so thrust ni must be higher than drag. Faham? Thrust mesti higher than drag, so dia akan bergerak ke depan. So kalau nak bagi dia bergerak ke belakang macam mana? Kalau nak bagi bergerak ke belakang. Betul. Drag ni kena higher than thrust. Sebab tu lah kononnya lah kapal terbang tu, dia bergerak ke depan. Tiba-tiba ada angin tolak dia ke belakang. So kalau lah angin tu kuat sangat dan menghasilkan drag yang lagi tinggi, so kapal terbang tu boleh ke belakang. Faham? Boleh tak ni? Okey. Itu kalau gerak ke depan ke belakang. Tapi kita tak nak dia naik atas turun bawah tau. So, macam mana dengan up thrust dengan weight dia? Kita nak bagi dia ke depan je. Kita nak bagi dia ke depan, thrust ni kena higher than drag. Kan? Higher than drag. Tapi, macam mana up thrust dengan, up thrust dengan weight dia akan equal. Betul. Up thrust dengan weight dia akan equal. So, dia stay kat tempat yang y-axis ni. So, dia akan bergerak ke depan dengan ke belakang. Dia andai. Okay. Tapi kalau nak bagi dia terbang, so dia mesti ke depan dulu kan? Dia akan bergerak ke depan. So, thrustnya akan lebih tinggi daripada drag. So, dia akan bergerak ke depan. Tapi kalau nak terbang, macam mana dengan up thrust dengan weight dia? Up thrust dengan weight dia. Dia nak bergerak naik atas ni, terbang ke atas. So, up thrust dia kena up thrust dia kena lagi tinggi daripada weight. So, bila up thrust lagi tinggi daripada weight, kapal terbang ni akan naik atas. Weight ni kena low. Okay. So, kalau nak bagi kapal terbang tu mendarat, okay, so kenalah dia turun bawah. So, macam mana nak bagi dia turun bawah? Macam mana nak? So, kita tak gerakkan weight Mai. Kita tak boleh nak ubah weight kan? Kita boleh ubah ni. Kita akan rendahkan up thrust dia. So, up thrust dia akan rendah daripada weight. So, bila up thrust less than weight, so dia akan turun bawah. Kalau up thrust more than weight, dia akan naik atas. Faham Okay. So, kita tengok ni The application of binary principle in different patterns of flight. So, cara dia nak ubah up thrust ni, dia akan gerakkan wing ni. Wing dia ataupun sayap dia akan gerakkan. Kalau kamu pernah naik kapal terbang, kamu duduk kat tepi tingkap, masa dia mendarat dengan masa dia bergerak ke depan, dia akan ubah dia punya putaran wing dia tu.
Dia akan ubah. So sama ada dia macam naik atas sikit ataupun turun bawah sikit. So konsep dia itu sajalah. Kamu tak perlu tahu pun sudut-sudut ni. So kamu kena faham konsep ni je. Sudah habis dah. Okay. So kita tengok ni ya. So kita ada K, L, M, N. Diagram tu shows force K, L, M, N acting on a flying airplane. Mai nak jadi pilot. Boleh. Nanti ambil je lesen. Nanti boleh jadi pilot insyaAllah. Walaupun kamu ambil science social pun boleh, tak ada masalah. Kita pilot ni ambil lesen kat terbang je. Okay. So K, L, M, N. Okay. What is represented by force K, L, M, and N? Okay. So K adalah thrust. L adalah lift. M adalah drag. N adalah weight. Betul! Yay, C dapat dia. Tu habis. Okay. So, saya nak tanya soalan pasal Bernoulli Principle tadi ya. Saya nak tanya pasal Bernoulli Principle ya. Okay. So, saya akan padam ni. Kejap ya. So, saya akan lukis. Ada 4 Saya akan lukis 4 kotak. Okay. Sabar ya. Okay. So, kotak yang pertama, kalau air dia tak bergerak, kan? Air dia tak bergerak. Okay. Dia fill. Okay. Sekejap sabar sorry macam ni. Macam ni. Okay. Lepas tu udara kat atas. Yang ni pun sama. So Ctrl C, Ctrl. Yang ni kita rotatekan terbalik. Ni saya potong atas. Kamu redha lah. Okay. Ni kita padam. Okay. So dalam ni ada air. Kamu stretch dulu badan. Relax dulu Sabar Okay. Yang ni kita tuang air. Pakai ting. Okay, so yang ni pula kalau dia berbeza saiz kat atas kan. Saiz dia berbeza. Besar. Lepas tu dia kecil. Lepas tu dia besar balik. Pusing. Okay. Ni kita padam.
Lepas tu, ni ada udara dia flows. So, udara dia bergerak dari kiri ke kanan. Okey, lepas tu, yang ni pula kalau terbalik. Ctrl C, Ctrl V, rotate. Redha dah gambar ni. Ni kalau ni. Okey. Kalau ni adalah kita kat sini lah. Okey, ni dalam ni ada air. Ni air flows ya. Tutup dulu bawah ni. Okey, yang ni kalau dia sama size bawah ni. So kita ambil ni je lah. Ni tak bergerak. Okey. Selalu tanya, dia tak ada selalu tapi boleh je dia tanya. Okey. Okey, so macam ni ya. So kita ada 4 keadaan kan? Kita ada 4 keadaan. So saya bagi dekat sini kita bagi nama dia ABC lah. Kita bagi nama dia ABC. A. Yang ni B. Yang ni C. Yang ni D. Yang ni E. Yang ni F. Ni G. H. Ni I. Ni J. K. L. Okey. Saya tengok gambar yang pertama ABC. Okey, sekarang ni udara tak bergerak, air tak bergerak. Okey, boleh tak bagi tahu saya macam mana aras air dekat ABC? Nah, kena konsep ni, konsep. Tak payah hafal kena konsep ni. Okey, aras kat sini kena sama sebab dia punya velocity air dengan velocity of udara dia sama kan? Okay, so dia sama level. Okay, pressure dengan velocity sama. Okay, very good. Okay, DEF lah. DEF. Macam DEF? Fikirkan. Yang ni dia jalan, dia laju. Ni perlahan dulu. Masuk kat sini dia laju. Konsep. Siapa yang tolak sekarang ni? Udara ke air yang tolak ni? Air ke ataupun water yang tolak? Low pressure, high pressure, low sikit pressure. Salah. Fikirkan. Jangan main jawab je. Fikirkan. Oh, tadi kata faham. Okey, fikirkan. Okey, cepat. Tak ada siapa lagi jawab yang betul ni. Setakat ni. E lagi tinggi cikgu. E paling tinggi. Aras air E lagi tinggi, paling tinggi. Okay, sebab dia ada betul lah. Kita lah, sebab apa? Sebab dia ada high velocity tapi ada low pressure. So bila dia low pressure, macam mana dia tolak air tu? So disebabkan low pressure, dia tak boleh nak tolak air tu sangat. So dia akan paling tinggi sini. Dia akan jadi paling tinggi. Okay, very good. Okay, next. Lepas tu yang rendah sikit.
Yang rendah, lepas tu yang rendah F. Yang rendah sikit F. Okey, sini F kan. Okey, last sekali adalah G. D. Okay, very good. Okay, kamu kena ingat kanak-kanak semua. Bila kamu fikirkan high velocity, low velocity, kamu kena fikirkan apa yang tolak air tu. Air ke ataupun water. Okay, dalam case ni adalah air yang tolak. So, walaupun kat sini adalah low velocity, ni low velocity, dia high pressure. So, bila dia high pressure, dia highest pressure, dia akan tolak air ni paling bawah. Dia akan highest pressure, dia akan tolak air ni paling bawah. Tapi dekat sini, dia highest velocity, tapi lowest pressure. So, dia akan tolak air ni sikit je. Yang F ni pula adalah tengah-tengah. Okay. So, next. Yang ini pula, macam mana dia punya aras? Sorry. Yang ni kita kena potong ya. Ini kita potong ni. Maksudnya air tu bergerak juga daripada kiri ke kanan. Macam mana? Ini kau hafal kan? Okey. Kenapa G paling tinggi? Lepas tu H. Lepas tu I. Sebab G tu dia sebab dia ada low velocity. Okey. Lepas tu? Ada high pressure. Okey. Lepas tu? Lepas high Lepas tu pressure? dia makin lama dia makin slow velocity. Highest lah. Dia makin lama makin tinggi velocity. Tinggi velocity tapi rendah pressure. So yang tolak air ni sekarang ni, air ni, yang tolak aras air ni, air ke udara? Yang tolak aras air ni, air ke udara? Air kan? Okey, betul. So, bila air ni kat sini paling tinggi. So, pressure kat sini paling tinggi. Dia akan tolak air ni. Naik atas. Paling tinggi. Yang ni perlahan sikit. Yang ni paling perlahan. Okay. So, yang ni kat sini high pressure sebab low velocity. Yang ni low pressure sebab high velocity. Okay. Untuk JKL pula. Okay, J biasa. Lepas tu? K high velocity. L ni. So, macam mana dia punya aras air dia? K high velocity, low pressure. So, aras air tu macam mana aras dia? Ingat siapa yang tolak air ni? Siapa yang tolak aras air tu? Yang air ni macam P hari tiba-tiba PRQ. Mana ada P huruf PRQ? Air ni. Mana ada huruf PRQ? Ya Allah, takut benar. Ini JKL. Ya Allah. Okay, saya ambil daripada data kamu ni. Kamu kata J paling tinggi. Okay. Lepas tu, J paling tinggi. Lepas tu, L rendah sikit daripada J. Lepas tu, last sekali, K paling rendah. Okay. Sebab apa? Kamu kena faham konsep Sebab kat sini dia highest velocity, lowest pressure. So dia tak boleh nak tolak air ni sangat. So dia tolak sikit je. Tarik sikit je. Okay. Dekat sini pula dia low velocity, lowest velocity, highest pressure. So dia tolak sini paling banyak. Tolak air tu paling banyak. So yang ni dia velocity dia sederhana. So dia laju sikit daripada
J tapi perlahan daripada K. So dia tolak sikit. Dia tinggi sikit lah daripada K. Faham eh? Yang ni dia, yang ni terbalik yang ni udara yang tolak banyak. Yang ni udara ni tolak sikit. Yang ni dia sederhana. Okay, tengok saiz anak panah tu Okay. Okay, so saya ni saya copy. Saya letak dekat Telegram kamu. Okay, tu habislah untuk hari ni, boleh? So, habislah kita punya chapter 5. Yeay! Kita ada 2 chapter je lagi. Yeay! Okay. So, itu saja untuk hari ni. Bye. Annyeong. Okay, boleh? Bye.